Terima kasih kepada Ustaz Hairul Hisham Adam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih bersama-sama saya Tuan Haji Muhammad Kamal bin Mahdi, Cik Wan Abdul Hamiluddin bin Abdul Kadir, Ketua Penolong Pengarah Agama Islam, rakan Penolong Pengarah, tuan-tuan, puan-puan penyelaras yang dijemput khas secara short notice daripada petang ini. Sebentar tadi kami telah pun berlintas langsung kepada penyelaras di SMK dan kali ini kita terus kepada tuan-tuan pula SABK supaya maklumat yang kita dapat selaras bagi melancarkan lagi perjalanan program sambutan Syarikat Temua di mana dalamnya ada satu program besar iaitu Hufaz Hour Hufaz Hour dan juga Forum Hufaz Hour Forum Hufaz Madani. Tuan-tuan dan kasih sekalian, dahulu saya merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada tuan-tuan semua yang bertindak sebagai penyelaras mendaftar anak-anak murid tuan-tuan sebagai peserta pada Hufaz Hour yang akan berlangsung pada 9 hari bulan. Namun ada beberapa perkara yang kami nak berikan peringatan kepada tuan-tuan supaya perkara yang sisipan yang lain pun tuan-tuan perlu ambil tindakan juga. Okey, yang pertama saya nak ingatkan kepada tuan-tuan itu pada 8 hari bulan 11 hari Jumaat malam Sabtu 9 malam berlangsungnya Forum Hufaz Madani. Forum Hufaz Madani yang akan berlangsung secara maya juga dan juga tuan-tuan yang hadir pun yang kena hadir berada di sekolah akan ditentukan pakaian nanti akan dimaklumkan di bawah ni. Cuma Forum Hufaz ni bagi yang di sekolah mohon jasa baik tuan-tuan sebagai penyelaras pastikan semua murid asrama ikuti forum ni secara online. EduWeb, YouTube EduWeb KPM akan berlangsung pada malam tu, akan ada link akan dimaklumkan kemudian nanti. Jadi pastikan tuan-tuan membuat persediaan, persiapan kepada kelompok tuan-tuan yang ada asrama. Usahalah untuk mengadakan secara langsung ni supaya anak-anak kita di sekolah juga yang di asrama pada malam itu berpeluang menyaksikan forum yang membariskan panel-panel dia adalah para hufaz. Kita mulakan moderator Dr. Syazwan Basil, juga Al-Hafiz sebagai moderator Dr. Perubatan. Kemudian ahli panel dia tuan-tuan sudah tahu, yang pertama Profesor Datuk Dr. Farid Rawi bin Abdullah dan Datuk Seri Dr. Saluddin bin Ishaq, mantan SK Negeri Pahang. Kemudian seorang lagi Syekhul Makarik Dr. Osman Hamzah, mantan Imam Masjid Negeri Selangor. Jadi elok juga kita dapat dedahkan pada anak-anak kita perbahasan berkenaan dengan perjalanan mereka sebagai seorang hafiz. Akan mungkin dibahaskan dalam forum yang berkenaan. Jadi jangan lupa bersama-sama kita pada 8 hari bulan 11. Tindakan tuan-tuan iaitu memastikan adanya tayangan di peringkat sekolah atau di asrama untuk kelompok tuan-tuan di peringkat sekolah. Yang kedua, saya mohon juga pada guru-guru dan murid-murid yang diminta hadir ke sekolah, mohon juga tuan-tuan, guru dan murid hadir ke sekolah pada aktiviti Hufaz Hour keesokannya 9 hari bulan. Jadi penyelaras maklumkan pada tuan pengetua supaya dia membuat bahan supaya guru dan murid dapat bersama-sama pada 9 hari bulan sekitar 8.30 hingga 10.30 pagi bersama-sama aktiviti Hufaz Hour generasi Madani. Jadi sebagaimana yang tuan-tuan dah pun mendaftar peserta-peserta yang disenaraikan dalam Pelantar D5, tuan-tuan realisasikanlah pada tarikh 9 bulan tu. Tidak sekadar angka yang ada, tetapi dia adalah sebenar. Nanti pada tarikh berkenaan tuan-tuan akan tik mereka hadir. Mereka yang tidak hadir pun tuan-tuan kena tik jugalah. Sebab pada awal ni mungkin tuan-tuan telah pun menghantar nama,
kehadiran, kita akan tengok pada tarikh berkenaan sebagai peserta ataupun sebagai penonton atau apa juga kategori yang ada dalam tu. Ini dikira sebagai satu aktiviti mereka di peringkat kebangsaan. Yang ketiga, untuk makluman tuan-tuan penyelaras, sekolah-sekolah dicadangkan supaya gerakkan tim media. Gerakkan tim media di sekolah. Tuan-tuan ada tim media di sekolah supaya adakan siaran Hufaz Hour ni liputan langsung menggunakan Google Meet. Gunakan ID5 sekolah masing-masing. Tuan-tuan gerakkanlah media tim media di sekolah tuan-tuan untuk melaksanakan siaran Hufaz Hour bagi liputan langsung Google Meet yang tuan-tuan aturkanlah. Seterusnya yang keempat, tuan-tuan tolong sediakan juga di peringkat sekolah jika tuan-tuan telah melaksanakan satu program yang di sini kita ada berlintas langsung melalui siaran EduWeb KPM, di peringkat sekolah tuan-tuan juga buatlah rakaman, buatlah laporan untuk dihantar kepada kami bahawa aktiviti Hufaz Hour tidak sekadar tuan-tuan menamakan peserta di Pelantar Delima, sebaliknya tuan-tuan juga ada bukti, evidence melalui rakaman dan juga melalui tuan-tuan ambil gambar dan keadaan yang terbaik lah. Jangan ambil yang candid yang tak kurang, nanti kan impak balik pada tuan-tuan juga. Ambil dalam keadaan yang memang bersedia dan buatlah laporan, sediakan laporan atau dokumentasi untuk pihak kami memberikan bukti-bukti bahawa tuan-tuan telah menyertai dan berakhir dengan pemberian sijil atau ketika nanti. Yang kelima, ini untuk makluman pada semua bahawa kod pakaian untuk forum bagi yang berada di SMK Putrajaya yang hadir pada 9 hari bulan secara fizikal pada 9 bulan tu. Jadi murid-murid lelaki bukan untuk Hufaz Hour, untuk forum. Kod pakaian untuk forum pada malam 8 malam 9 bulan tu, kod pakaian dia iaitu murid lelaki digalakkan berjubah putih, manakala perempuan bertudung putih dan jubah untuk perempuan mengikut kesesuaian lah. Jadi yang hadir ke Semar Putra bolehlah memakai jubah putih, manakala perempuan bertudung putih, jubah yang sesuai. Begitu juga dengan slot perasmian. Slot perasmian, kod pakaian dia, saya kodkan tadi, kod pakaian forum, jubah putih lelaki, perempuan tudung putih dan juga jubah yang sesuai. Bagi acara perasmian pada 9 hari bulan itu, iaitu kod pakaian adalah batik. Batik. Bagi sekolah-sekolah yang tidak ada batik, nanti bincanglah kami ditanya adakah semua sekolah, ada yang sekolah yang tak ada batik, dia korporat nanti maklum pada kami dalam sesi soal jawab nanti untuk kami putuskan. Jadi pada asasnya pakaian batik, dan jika ada sekolah tidak meletakkan batik itu, nanti kita akan bincang dalam sesi soal jawab, tuan-tuan boleh tanya kami. Dan terakhir sekali tuan-tuan yang dikasihi sekalian, pastikan semua murid yang terlibat mendapat kebenaran daripada ibu bapa penjaga sebagai surat keliling yang dikeluarkan oleh BPSS. Pastikan anak-anak kita yang hadir ke sekolah terlibat secara fizikal pada tarikh 8 dan 9 ataupun secara kelompok di sekolah-sekolah tuan-tuan, pastikan mereka mendapat kebenaran ibu bapa penjaga. Akhir sekali daripada saya ucap terima kasih yang tidak terhingga, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tuan-tuan atas khidmat bakti tuan-tuan mendaftarkan atau meletakkan nama-nama di dalam Pelantar Delima sebagai peserta, dan pada hari ini kita dapati mencapai sasaran. Namun ada lagi sekolah-sekolah yang belum mendaftar, walaupun dah pun mencapai tahap yang agak besar bagi kami. Jadi nanti satu kerugian pada tuan-tuan yang terlepas pandang. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan telah pun bertindak. Kita hari ini kalau ikutkan hari terakhir mendaftar, manakala selepas ini kita akan tutup pendaftaran mendaftar di Pelantar Delima, dan kami akan
menyediakan sijil-sijil kepada mereka yang hadir dan juga ada bukti-bukti yang boleh kita terima. Jadi sekali lagi pada tuan-tuan, terima kasih yang tidak terhingga atas kerjasama tuan-tuan semua. Kepada rakan-rakan urus dia, moga-moga kita dapat terus kekal istiqamah bersama-sama sedekat temua. Syarikat Tahfiz Model Ulul Albab KPM 2024 pada 8 dan 9 hari bulan. Kita berdoa kepada Allah SWT segalanya berjalan dengan lancar dan impak ni kembali kepada anak-anak kita, khususnya anak-anak kita temua dan juga KBT. Itu saja daripada saya, dan barangkali pada anak-anak yang bukan temua KBT, mereka dapat juga semangat bagaimana menghafal Al-Quran dalam masa satu hari sejam, sehelai. Ada semangat tu untuk kita teruskan. Barangkali tidak dapat menghafal seluruh Al-Quran, barangkali tuan-tuan, anak-anak sekalian, boleh kita dedahkan bagaimana pengalaman menghafal Al-Quran untuk surah-surah pilihan, untuk bekalan diri anak-anak. Jadi sekadar itu saja. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berkuasa Ustaz Muhammad Fauzan Timbalan Pengarahkanan Bahagian Pendidikan Islam, dengan amanat dan juga hasrat yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita menyahut program yang julung-julung kali kita adakan, menyemarakkan Al-Quran di sekolah kita, khususnya di tempat masing-masing lah. Dan untuk seterusnya saya menjemput dan mempersilakan Fadil Ustaz Wan Abdul Hamiduddin bin Abdul Kadir untuk memberikan kita taklimat apa yang paling penting kita nak buat pada 9 November 2024. Untuk itu saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam Malaysia Madani, salam sedekat semua tuan-tuan dan puan sekalian. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Hairul Syam bin Adam Al-Hafiz. Sudah tadi kita bersama-sama dengan Yang Berusaha Timbalan Pengarah Kanan Bahagian Pendidikan Islam, Tuan Muhammad Fauzan bin Mukhtar. Turut bersama-sama dengan kami di sini pada hari ini Tuan Haji Muhammad Kamal bin Mahdi, Ketua Pengarah Kementerian Sekolah Agama menjalankan tugas timbalan pengarah pengembangan sekolah agama, rakan-rakan pegawai bahagian pendidikan Islam, dan saya mewakili pihak Rusia amat mengalalukan kebersamaan tuan-tuan untuk bergabung seketika dalam sesi terhad taklimat pada hari ini. Mohon maaf kerana short notice atas perubahan jadual kami di peringkat bahagian dan juga di peringkat KPM. Kita rancang pada peringkat awal, taklimat akhir ini kita laksanakan pada 5 dan 6 November. Apapun tuan-tuan, perjuangan kita diteruskan, dan saya mohon ruang ini untuk sama-sama tuan-tuan menelaah slide yang akan dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Isyam, yang insyaAllah akan memaparkan tugas penting tuan-tuan dan puan yang pihak Rusia amat harapkan dan dambakan untuk memastikan kelangsungan perjuangan untuk menjayakan program ini. InsyaAllah akan sama-sama kita kecapi pada 9 November nanti insyaAllah. Sementara itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekiranya tuan-tuan mendengar dengan jelas suara saya, boleh thumbs up sikit untuk sedikit menceriakan suasana pada petang ini. InsyaAllah dengan usaha yang kediri Allah angkat ini sebagai sebaik-baik ganjaran insyaAllah. Baik, mohon izin Tuan Timbalan Pengarah Kanan, tuan-tuan dan puan sekalian, saya cuma ada 2 slide utama yang akan memberikan gambaran secara grafik apakah tindakan yang sewajarnya tuan-tuan dan puan bantu kami dalam menjayakan usaha ini insya-Allah.
Boleh buat slideshow Ustaz. Tanggal 9 November 2024 insyaAllah akan bertempat di sekolah masing-masing perempuan. Saya menjangkakan kemungkinan anak-anak kita akan berkumpul lebih awal daripada tempoh jangkakan. Justru pihak Urustia mencadangkan agar tuan-tuan memenuhi masa yang ada sekiranya dengan kemampuan untuk menyediakan peralatan yang musabah untuk buat tayangan video melalui pautan yang telah pun sedia kita kongsikan dalam grup Telegram. Dan tuan juga boleh scan QR code inilah, insyaAllah kita kongsikan layar ini juga. Dalam tempoh yang sama antara 8-8.30 juga insyaAllah kita akan dari masa ke semasa akan kongsikan link-link yang lain, termasuklah link yang menayangkan temu bual yang berusaha timbalan pengarah kanan BPI dalam slot pagi tadi bersama dengan RTM. Dan insyaAllah juga kita akan kongsikan, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan, link untuk tuan-tuan ikuti siaran secara langsung pelaksanaan sambutan sedekat temua yang akan berlangsung di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Putrajaya, dan insyaAllah tayangan itu akan dibuat secara terus menerus dari platform Edward TV insyaAllah. Mudah-mudahan kita akan bergabung insyaAllah nanti pada 9 bulan. Dan insyaAllah tuan-tuan, masa dan temu janji kita yang paling penting dan getir adalah pada 8.30 hingga 10.30 minit pagi pada 9 November yang nanti insyaAllah. Bermula 8.30, murid-murid yang telah pun diberikan agihan muka surat untuk dihafal dengan nisbah 1 halaman untuk seorang murid akan memulakan hafazan masing-masing tepat jam 8.30 pagi dan akan berakhir sejam kemudian tepat jam 9.30 pagi. Sementara bermula minit 9.31 pagi hinggalah 10.30 pagi, murid-murid akan memperdengarkan bacaan hafazan secara bersilang ataupun memberikan bacaan kepada rakan masing-masing yang telah ditetapkan dalam kalangan murid sendiri dengan dipantau oleh guru. Inilah tempoh pelaksanaan program yang memerlukan bantuan dan kerjasama yang padu daripada tuan-tuan dan puan-puan rakan-rakan guru yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Sekiranya tuan-tuan ada persoalan, boleh mulakan apa jua pertanyaan di ruangan chat sebelah kanan. Boleh mula menaip apa jua soalan, insyaAllah pada penghujung nanti kita akan jawab satu persatu insyaAllah. Selagi masa kita belum sampai pada had yang ditetapkan. Baik, slide berikutnya. Okey. Inilah gist kepada taklimat saya pada petang ini. Saya mohon perhatian kita semua kerana ini adalah tindakan yang penting untuk sama-sama kita laksanakan pada 9 November. Saya terlindung sikit Ustaz. Sekejap ya. Okey. Kita ada 4 tindakan yang perlu dilaksanakan oleh setiap guru penelaras bermula pada jam 9.31 minit pagi hingga jam 10.30 pagi. Guru penelaras hendaklah melengkapkan status penyertaan murid sama ada hadir atau tidak hadir dan kemaskinan jumlah kehadiran sebenar. Saya ulang, ada 2 tindakan yang perlu dilaksanakan oleh masyarakat guru penelaras. Pertama, melengkapkan atau mengesahkan status penyertaan murid sama ada hadir atau tidak hadir. Yang kedua, kemaskinan jumlah kehadiran sebenar. 2 tindakan ini boleh dijayakan melalui 4 tindakan berikut. Saya jelaskan ke-4 secara umum terlebih dahulu. Pertama, tuan-tuan dikehendaki klik pautan yang
telah pun tuan-tuan gunakan selama ini dalam proses pendaftaran awal peserta-peserta di peringkat sekolah masing-masing. Selepas klik pada menu atau submenu pendaftaran, tuan-tuan akan dibawa ke step berikutnya. Selepas tuan-tuan masukkan kod sekolah masing-masing, step kedua adalah paparan yang mungkin telah pun tuan-tuan dalam tempoh terakhir ini amat biasa melihatnya, kerana ruangan inilah tuan-tuan gunakan untuk memuat masuk senarai dan maklumat penyertaan anak-anak kita yang terlibat pada 9 hari bulan nanti. Dan kalau tuan-tuan perasan, sistem secara default telah pun menetapkan kehadiran semua pelajar yang dimasukkan adalah sebagai hadir. Untuk itu tuan-tuan, pada 9 hari bulan nanti, dalam step atau langkah yang ketiga, tuan-tuan dikendaki klik pada submenu kemas kini pelaksanaan. Sebelum ini dalam sesi komunikasi kita di platform Telegram, banyak rakan-rakan bertanya apakah fungsi kemas kini pelaksanaan tersebut. Di sini saya tegaskan bahawa pada 9 hari bulan nanti, tuan-tuan dikehendaki klik pada portal kemas kini pelaksanaan dan tuan-tuan akan sekali lagi diminta untuk masuk kod sekolah pada ruangan yang berwarna merah. Bila tuan-tuan enter akan dipaparkan nama sekolah tuan-tuan dan pada penghujung paling kanan, ini tindakan terakhir yang tuan-tuan perlu buat, step atau langkah keempat. Setelah tuan-tuan klik pada step keempat, tuan-tuan akan dibawa ke satu menu. Menu ini mudah sahaja kerana maklumat sekolah telah pun dipaparkan. Terdapat 2 maklumat yang diperlukan untuk tuan-tuan isi. Yang pertama adalah jumlah peserta yang telah didaftarkan. Yang kedua ialah jumlah peserta yang hadir. Tuan-tuan dan puan-puan cuma perlu menaik jumlah sahaja. Jumlah peserta yang didaftar dan jumlah peserta yang hadir. Itu adalah 4 langkah ataupun steps yang perlu dilaksanakan oleh tuan-tuan dan puan-puan bermula pada jam 9.31 pagi. Ada yang bertanya sebelum ini, untuk kemas kini hadir tak hadir boleh berapa orang guru ke? Kita telah jawab dalam kumpulan grup Telegram, boleh. Sementara untuk mengemaskini berapakah jumlah peserta daftar dan berapakah peserta hadir, kita mengesyorkan hanya guru penyelaras yang menaik jumlah terakhir tersebut. Saya fikir dengan 4 tindakan yang kita telah visualkan ini boleh membantu kefahaman tuan-tuan dan puan untuk melaksanakan tindakan selanjutnya pada 9 hari bulan nanti insya-Allah. Saya fikir sekarang itu sahaja dulu. Sementara itu saya tengok 1-2 soalan kalau ada berkaitan dengan taklimat ini sebelum saya serahkan kepada yang Ustaz Tuan Haji Muhammad Kamal Mahdi. Apa tu? Sekejap ya. Terpaparkan di kami setiap sini ada tadi ada soalan, ada paparan. tadi soalan tentang pendaftaran guru. Kita lihat. Sekejap ya, kita tengok balik sebab mungkin dah ada pertanyaan-pertanyaan daripada atas. Guru lain. Sudah. Okey dah. Halaman muka surat boleh didaftar pada hari kejadian. Kami pihak Rustia daripada awal dalam sesi taklimat yang lepas kita syorkan agar laman ataupun halaman yang dikendaki dihafal oleh murid di